Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, cikgu iaitu Cikgu Hafaris akan menerangkan reka bentuk teknologi tingkatan 1, bab 1 pengenalan reka bentuk teknologi 1.1.2 elemen reka bentuk. Objektif hari ini mengenal pasti elemen-elemen yang terdapat dalam reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih, menzahirkan idea dalam bentuk lukisan dan juga lakaran. Definisi elemen reka bentuk. Unsur-unsur yang digunakan untuk menzahirkan idea awal sesebuah rekaan secara lakaran supaya lebih difahami oleh mereka. Okey, untuk makluman pelajar-pelajar, sesuatu benda yang hebat seperti ciptaan kereta, bangunan, kapal terbang, jet. Idea awalannya berasal daripada pemikiran. Seterusnya dizahirkan melalui sesebuah lakaran. Barulah terciptanya benda-benda yang hebat. Terdapat 7 elemen reka bentuk, iaitu rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna, ruang dan garisan. Baiklah para pelajar, kita pergi elemen pertama iaitu elemen garisan. Definisi garisan ialah cantuman ataupun sambungan titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak. Di mana titik A akan bercantum dengan titik B. Kemudian A pergi ke B, jadilah garisan. Yang pertama, garisan boleh membahagikan dua bahagian. Contohnya, pelan lantai dua dimensi, bezakan bahagian tandas dan juga bilik. Yang kedua, boleh menunjukkan sesuatu arah. Contohnya, papan tanda tunjuk arah kiri dan kanan. Yang ketiga, fungsinya ialah boleh mewakili ketegangan antara dua titik. Contohnya, garisan tali gitar menunjukkan ketegangan. Ini adalah jenis-jenis garisan. Yang pertama boleh tengok. Garisan melintang. Garisan melengkung, garisan menegak, garisan menyeru, garisan putus-putus. Putus-putus juga boleh dianggap sebagai garisan. Kemudian garisan berputar. Untuk makluman murid-murid, banyak lagi jenis-jenis garisan yang ada. Ini adalah antara contoh yang ada yang boleh cikgu bagilah. Baiklah. Elemen reka bentuk yang kedua ialah rupa. Kita tengok definisi rupa. Hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaannya. Jenis kategori rupa yang ada. Yang pertama, geometri. Yang kedua, organik. Geometri mempunyai sudut dan juga penjuru. Organik tidak bersudut ataupun penjuru. Contoh rupa geometri. Itu bulat, bujur ataupun oval, segi empat, segitiga, heksagon dan juga pentagon. Banyak lagi contoh-contoh rupa geometri ada. Pelajar boleh tengok muka surat 5 dalam buku teks tingkatan 1. Baiklah. Kalau pelajar perasan, ini adalah bentuk-bentuk ciptaan manusia ataupun lebih tepat di dalam penggunaan matematik. Contoh rupa organik. Yang pertama, rupa love, rupa titisan air, rupa awan, rupa daun, rupa buah, rupa aiskrim. Banyak lagi rupa organik yang ada di sekeliling pelajar. Bolehkah pelajar kena pasti? Untuk memudahkan pengenapastian rupa organik, pelajar-pelajar boleh tengok rupa yang dicipta oleh Tuhan. Seperti sungai, merupakan titisan air. Rupa awan, rupa daun, buah pun daripada ciptaan Tuhan. Kena pasti gambar di bawah sama ada rupa geometri ataupun rupa organik. Baiklah, elemen reka bentuk yang ketiga adalah elemen bentuk.
Definisi bentuk. Bentuk ialah objek yang mempunyai ruang, isi padu dan mempunyai lebih dari satu permukaan. Jenis ataupun kategori bentuk. Yang pertama, konkret, iaitu objek yang mempunyai bentuk dan boleh dilihat dan dipegang. Yang kedua, abstrak ataupun ilusi, objek yang tiga dimensi yang hanya boleh dilihat tetapi tidak boleh dipegang. Konkret bermaksud objek tersebut adalah betul-betul solid. Apabila dipegang, memang betul-betul boleh pegang. Okey, kemudian abstrak untuk pemahaman pelajar iaitu ilusi. Contohnya seperti gambar kereta. Nampak seperti betul-betul kereta tapi bila dipegang bukan kereta, hanya gambar semata-mata. Ianya berbentuk ilusi. Baiklah, contoh bentuk konkret. Okey, meja dan juga kerusi dan kelas boleh pegang tak pelajar? Okey, semestinya boleh. Pensel pun boleh. Botol air pun boleh. Okey, kacamata pun boleh. Kek boleh dimakan pun boleh. Okey, kemudian permainan pun boleh. Ini bentuk-bentuk konkret. Okey, seterusnya contoh bentuk abstrak atau ilusi. Okey, ini adalah gambar chimpanzee. Okey, ini tidak boleh dipegang. Okey, nampak betul seperti chimpanzee tapi ianya semata-mata gambar. Okey, kemudian gambar raja kasut ni pun sama, seperti betul tapi bukan, ianya ilusi, hanya gambar saja. Kemudian jak dalam bentuk tiga dimensi pun sama, hanya ilusi semata-mata. Okey, kemudian itu pun sama. Okey, bentuk-bentuk tebing macam ni nampak macam ke dalam tapi ianya adalah sekadar lukisan sahaja. Okey, elemen reka bentuk yang keempat adalah tekstur. Definisi tekstur ataupun jalinan, kesan impak kepada sesuatu permukaan yang dapat dilihat ataupun dirasai. Okey, tekstur ni ianya berkaitan dengan bila sentuh. Okey, apabila tersentuh ada benda-benda yang kita rasa kasar, licin apa semua, itu adalah tekstur. Jenis tekstur ataupun jalinan. Okey, pertama, jalinan tampak. Sesuatu tekstur permukaan yang boleh nampak tetapi tidak boleh dirasa. Okey, seperti gambar, nampak seperti boleh dirasa tetapi hanya nampak saja. Okey, dipanggil jalinan tampak. Kemudian, jalinan sentuh, sesuatu tekstur permukaan yang boleh dilihat serta dirasa seperti kesat, halus dan lain-lain. Seperti permukaan tapak kasut, seperti tayar kereta. Okey, ini betul-betul boleh disentuh. Okey, ini adalah contoh-contoh tekstur seperti kanvas. Okey, tekstur titisan air, tekstur pasir rasa kasar, tekstur dinding pun rasa kasar. Kemudian tekstur tulisan braille orang buta, okey, terasa seperti timbul-timbul. Okey, tekstur kertas. Okey, elemen reka bentuk yang kelima adalah saiz. Seterusnya kita tengok definisi saiz. Ukuran ataupun dimensi sesuatu objek untuk menentukan perbezaan jarak panjang, tinggi dan juga kedalaman objek. Contoh ukuran. Okay. Milimeter, sentimeter, inci, meter, kilometer. Ini melibatkan ukuran panjang. Baiklah, contoh objek seterusnya adalah iPhone. Okey, kalau kita tengok saiz yang pertama 3.5 inci, 3.5 inci, 3.5 inci, seterusnya 4 inci, 4 inci, 4.7 inci dan juga 5.5 inci. Okey, ini adalah perbandingan di antara saiz. Okey, daripada kecil sehinggalah saiz yang paling besar. Elemen reka bentuk yang keenam adalah elemen warna. Definisi warna. Warna ialah pembalikan cahaya ke atas sesuatu objek. Baiklah, kita berkenalan dengan tiga jenis keluarga warna yang ada. Yang pertama, warna primer. Yang kedua, warna sekunder. Ketiga, warna tertier. Untuk memudahkan pelajar ingat, okey, kita ada bahasa Inggeris.
Kita ada first, second dan juga tertiary. Okey, first ditukarkan jadi bahasa Melayu primer, second ditukar kepada bahasa Melayu sekunder, third ditukar kepada bahasa Melayu jadi tertiary. Okey, baiklah. Cikgu akan labelkan warna primer. Okey, untuk pengetahuan pelajar, warna primer adalah warna asas. Okey, ibu kepada segala warna lah yang ada. Yang pertama kuning, cikgu label 1. Okey, biru pun cikgu label 1. Ketiga, merah pun cikgu labelkan 1. Kemudian kita pergi ke warna sekunder. Baik, warna sekunder ni cikgu akan labelkan juga. Okey, adalah warna campuran di antara dua warna asas. Yang pertama, okey, warna kuning. Okey, cikgu labelkan nombor 1 dulu, warna kuning. Okey, untuk keluarga warna primer. Yang kedua biru, cikgu label 1. Warna merah, cikgu label 1. Okey, kemudian terbitan daripada campuran warna primer. Okey, cikgu akan labelkan nombor 2. Okey, kuning campur biru akan jadi hijau. Okey, ini warna sekunder. Okey, kemudian merah campur biru dia akan jadi warna ungu. Okey, ini adalah warna sekunder yang kedua, iaitu ungu. Okey, kemudian warna sekunder yang ketiga adalah campuran antara warna kuning, okey, warna merah, dia akan jadi warna sekunder yang ketiga iaitu jingga. Okey, seterusnya okey, untuk warna tertiary adalah campuran di antara warna-warna sekunder. Okey, warna tertiary ni yang paling banyak campurannya. Okey, untuk yang lebih jelas, pelajar boleh tengok muka surat 8 buku teks. Okey, kita tengok. Kalau campuran warna merah dan juga warna dia akan ada untuk keluarga merah, warna jingga, merah dan juga merah ungu. Kemudian untuk biru, kita ada biru ungu, biru, hijau, biru. Kemudian untuk kuning, dia akan jadi kuning jingga, kuning hijau. Okey, warna tertiary ni untuk pemahaman pelajar adalah campuran di antara warna terbitan warna sekunder. Okey. Jenis-jenis warna. Kita ada warna panas dan juga warna sejuk. Kita tengok penerangan warna panas. Warna yang terang dan jelas menimbulkan suasana riang, bersemangat dan amarah. Kemudian warna sejuk adalah warna memberi kesan redup, tenang dan damai. Okey, untuk memberi kefahaman yang lebih jelas kepada pelajar, warna panas cikgu boleh kaitkan warna-warna daripada matahari. Contohnya seperti merah, kuning, jingga, okey, dan sebagainya. Warna-warna sejuk pula dikaitkan dengan warna laut seperti biru, okey, pokok warna hijau, okey, dan sebagainya. Baiklah, ini adalah contoh antara warna panas dan juga warna sejuk. Seperti yang cikgu beritahu sebelum ini, warna panas ada warna-warna yang berkaitan dengan warna-warna matahari. Dan juga warna sejuk berkaitan dengan warna laut dan juga warna-warna pokok. Okey, pelajar-pelajar boleh tengok dia punya perbezaan di antara warna panas dan juga warna sejuk. Elemen reka bentuk ketujuh adalah elemen reka bentuk terakhir, iaitu ruang. Definisi ruang. Ruang ialah kawasan kosong yang dikelilingi oleh garisan bagi menampakkan objek yang lebih jelas. Jenis-jenis ruang yang ada. Yang pertama, ruang positif. Yang kedua, ruang negatif. Positif adalah objek yang menjadi fokus utama dalam sesuatu lukisan. Negatif adalah latar belakang ruang kosong yang tidak menjadi fokus dalam sesebuah lukisan. Baiklah, ini adalah perbezaan di antara ruang positif dan juga ruang negatif. Yang pertama, kita tengok ruang positif. Bentuk yang ditunjukkan untuk ruang positif adalah bentuk apple. Okey, yang kedua, ruang negatif. Bentuk yang hendak tunjuk adalah latar belakang. Okey, belakang daripada bentuk apple. Okey, apple adalah positif. Ruang negatif adalah latar belakang apple. Sampai sini saja penerangan daripada cikgu. Diharapkan untuk pemahaman yang lebih jelas, pelajar-pelajar boleh rujuk pada buku teks. Kemudian, sila jawab latihan yang bakal cikgu berikan. Sekian, terima kasih.